Selamat sejahtera dan selamat pagi. Hari ini saya akan membentangkan e-portfolio praktikum saya untuk fasa 1 2021 tahun. Okey, nama saya Ong Suing, ambilan PISMP Jun 2019 dan saya belajar di RBG Kampus Ipoh. Bidang teras saya ialah Bahasa Melayu, manakala bidang elektif telah ialah Sejarah. Dan untuk fasa pertama, saya melaksanakan praktikum saya di SJKC Aulong. Dan pensyarah pembimbing teras saya ialah Dr. Muhammad Nasir bin Zainuddin, manakala bagi pensyarah pembimbing elektif iaitu Dr. Samuga. Okay, seterusnya saya akan menerangkan penyediaan fail e-portfolio saya. Dan untuk menyediakan fail e-portfolio saya juga menggunakan dua media. Yang pertama iaitu Google Drive, yang pertama iaitu Google Classroom dan juga Google Drive. Dan saya menggunakan media tersebut untuk menyimpangkan fail untuk memudahkan saya menyediakan fail e-portfolio. Okey, mari kita lihat yang pertama bagaimana saya menggunakan Google Classroom untuk menyediakan fail e-portfolio saya. Okey, mari kita lihat. Okey. Pensyarah saya juga membukakan satu Google Classroom untuk memudahkan beliau untuk mengematkan APIS dan juga BBM dan sebagainya. Okey, dan dalam ruangan tersebut pensyarah saya juga membukakan 3 tapak. Yang pertama untuk rancangan mengajar co-curriculum, yang kedua rancangan mengajar elektif telah dan juga sebagainya. Okey, dan dalam ruangan tersebut saya akan meletakkan bahan bantu mengajar, rancangan pengajaran harian saya dan juga video pengajaran. Okey, dan sekarang mari kita lihat Google Classroom tersebut. Okey, yang ni adalah Google Classroom yang dibukakan oleh pensyarah saya. Okey, dan beliau juga menyediakan beberapa tapak. Yang pertama untuk rancangan mengajar sejarah dalam tapak ini saya juga memuat naik rancangan sejarah saya. Yang ni adalah rancangan pengajaran sejarah saya. Okey, seterusnya yang kedua untuk rancangan co-curriculum saya. Yang ni adalah rancangan aktiviti co-curriculum saya. Okey, seterusnya. Okey, dan juga beberapa tapak lagi. Okey, yang ni untuk saya meletakkan bahan bantu mengajar, APIS dan video pengajaran dalam semasa saya mengajaran co-curriculum untuk minggu 1 sampai minggu 12. Okey, mari kita lihat. Okey, dan setiap minggu saya akan meletakkan APIS saya. Yang ni adalah APIS saya. Dan seterusnya BBM yang saya gunakan semasa melaksanakan co-curriculum. Okey, yang ni untuk minggu pertama. Okey, yang ni minggu kedua. Minggu ketiga. Okey, semua saya akan letakkan APIS saya dan juga BBM saya. Okey, seterusnya. Okey, tadi ialah rancangan pengajaran co-curriculum. Seterusnya ialah rancangan pengajaran untuk kurikulum. Yang ni pensyarah saya juga menyediakan satu tapak untuk saya meletakkan APIS saya. Okey, minggu 1 sampai minggu 12. Okey, saya juga meletakkan APIS, BBM dan juga video pengajaran saya. Yang ni adalah APIS sejarah saya. Semua ada lengkap lah. Okey, yang ni adalah video yang saya gunakan semasa mengajar dan juga PowerPoint yang saya sediakan. Yang ni adalah PowerPoint yang saya sediakan. Okey, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 sampai minggu 12 saya juga ada lengkap lah. Okey, seterusnya mari kita lihat Google Drive. Bagaimana saya menggunakan Google Drive untuk menyediakan file e-portfolio saya.
Yang ini adalah Google Drive saya yang disediakan oleh unit praktikum. Okey, dalam drive tersebut juga menyediakan beberapa tapak. Yang pertama ialah borang kehadiran, yang kedua e-portfolio, ketiga e-RPH, keempat penyeliaan dan pembimbingan, dan kelima BBM, dan enam runcukan berlatih, dan juga ketujuh ialah gambar. Dan sekarang mari kita lihat satu persatu. Okey, yang ni adalah Google Drive e-portfolio saya yang pertama. Mari kita lihat borang kehadiran. Yang ni ada dua, satu untuk borang kehadiran praktikum pada bulan Jun, Julai, Ogos, September dan juga Oktober. Yang ni yang saya sediakan dan semua ada ditandatangan oleh guru besar. Okay, semua ada lengkap. Yang ni adalah borang untuk borang kehadiran praktikum saya. Okey, seterusnya satu lagi, yang ni adalah borang lulusan kehadiran saya. Okey, yang ni saya hadir pelatus 100 lah. Okey, seterusnya yang kedua ialah e-portfolio saya. Okey, yang ni terdapat beberapa maklumat. Yang pertama adalah maklumat diri. Saya juga menaikkan biodata saya. Seterusnya, surat pengenalan diri saya. Seterusnya, pernyataan profesional sebelum praktikum, selepas praktikum, semasa praktikum dan juga selepas praktikum. Yang ni semua ada ditandatangan oleh guru pembimbing dan juga pensyarah saya. Okey, seterusnya bagi maklumat sekolah, saya juga meletakkan peta lokasi sekolah. Okey, yang ni adalah peta lokasi sekolah dan juga gambar untuk bilik darjah. Seterusnya yang ni adalah catat organisasi edukasi Aulong. Okey, seterusnya visi misi sekolah tersebut dan juga takwim sekolah tersebut. Okey. Dan yang ni adalah senarai guru dan AKP untuk SJKC Aulong. Yang ni semua ada dilengkapkan. Yang ni untuk guru dan seterusnya yang ni untuk AKP. Okay. Seterusnya saya juga ada meletakkan peraturan sekolah. Yang ni adalah dalam bahasa Cina, yang ni adalah dalam bahasa Melayu. Okay, seterusnya, seterusnya maklumat tugas. Maklumat tugas, yang ni adalah senarai bidang tugas saya di sekolah. Dan saya mengajar bahasa Melayu dan juga sejarah, dan kurikulum saya ialah saya mengambilkan Persatuan Hukum Negara. Seterusnya yang ni adalah surat lantikan tugas akademik guru praktikum. Yang ni adalah surat yang ni surat juga untuk kurikulum. Seterusnya maklumat kurikulum. Okey, yang ni adalah DSKP. Saya juga menggunakan DSKP teras dan juga DSKP elektif. Dan yang ni adalah DSKP BM sejak SJKC tahun 5 sebab saya mengajar bahasa Melayu tahun 5. Seterusnya DSKP elektif iaitu saya menggunakan DSKP sejarah tahun 6. Okey, seterusnya ialah pengajaran berpasangan. Yang ni adalah RPH dan juga rekod pengajaran berpasangan saya. Yang ni adalah rekod pengajaran berpasangan saya. Okay. Yang ni adalah RPH partner saya untuk bahasa Melayu. Yang ni untuk yang ni untuk subjek sejarah. Dan juga borang maklum balas pengajaran berpasangan. Yang ni untuk sejarah, borang maklum balas pengajaran berpasangan. Okey, seterusnya adalah maklumat inovasi. Maklumat inovasi, okey, saya juga
menyenaraikan beberapa inovasi yang saya buat semasa pengajaran saya akan menggunakan Hazamai Plaza, ada menggunakan Crazy, ada menggunakan Google Form, ada menggunakan Google Jamboard, dan sebagainya. Yang ini adalah maklumat inovasi. Seterusnya, bagi maklumat murid. Okey, yang ini adalah senarai dan maklumat murid saya. Ada 2 kelas, satu untuk bahasa Melayu, kelas bahasa Melayu, yang kelas yang kedua untuk subjek sejarah. Okey, seterusnya, okey, mari kita lihat maklumat core curriculum. Okey, maklumat core curriculum saya. Okey, yang ni adalah rancangan aktiviti core curriculum saya. Okey, seterusnya senarai nama, ahli dan juga kehadiran core curriculum. Okey. Seterusnya laporan aktiviti core curriculum untuk setiap minggu, minggu 1 sampai minggu 12. Okay, semua saya ada lengkap lah dan juga ada disimak oleh guru pembimbing dan juga pensyarah saya. Yang ni minggu 1 sampai minggu 12. Semua ada disimak oleh guru pembimbing dan juga pensyarah penilai saya. Okay, seterusnya, okay, yang ni adalah rancangan aktiviti lain dan juga laporan aktiviti lain. Okay, seterusnya mari kita lihat jurnal. Jurnal saya, okey, yang ni adalah jurnal saya pada minggu 1 sampai minggu 12. Semua saya ada lengkap dan juga ditandatangan oleh guru pembimbing saya. Minggu 1, minggu 2, sampailah minggu 12. Semua saya ada lengkap dan saya memuatnya dalam Google Drive tersebut. Dan juga okey, yang ni template saja. Seterusnya, yang ni adalah catatan kemajuan tindakan susulan bagi jurnal saya. Yang ni adalah senarai jurnal saya. Okey, seterusnya yang ni semua adalah pengesahan jurnal saya dan ada ulasan bagi ulasan guru pembimbing terhadap jurnal saya. Yang ni minggu 1 sampai minggu 12. Okey. Seterusnya, okey. Yang lain-lain ni, okey, rasanya yang ni tak ada. Seterusnya, mari kita lihat RPH saya. Okey, yang ni yang pertama iaitu falsafah. Falsafah Efra persediaan mengajar praktikum. Okey, seterusnya juga biotata guru pelatih. Seterusnya jadual waktu saya. Okey, jadual waktu saya. Seterusnya surat berkeliling. Okey, seterusnya maklumat pensyarah, penilai dan juga guru pembimbing. Semua saya ada catatlah penilaian major, penilaian minor dan yang ni untuk pensyarah dan ini untuk guru pembimbing saya. Seterusnya pertemuan perbincangan profesional untuk hari pertama sampailah hari yang terakhir. Semua saya ada catat. Okay, seterusnya RPH mingguan. Okay, yang ni yang pertama untuk yang ni adalah rancangan pengajaran mingguan untuk bahasa Melayu. Ada, okey, seterusnya rancangan mingguan untuk core curriculum dan juga sejarah. Yang ni untuk core curriculum. Yang kedua untuk sejarah, rancangan pengajaran mingguan. Okey, seterusnya ialah RPH saya minggu 1 sampai minggu 12. Okey, setiap minggu saya akan meletakkan 3 RPH untuk
subjek bahasa Melayu dan satu APH untuk subjek sejarah dan juga range pengesahan APH mingguan. Okey, yang ini adalah pengajaran APH mingguan saya pada minggu 1. Saya akan meletakkan semua APH pada minggu yang pertama. Okay, yang APH minggu yang kedua juga sama. Saya akan meletakkan APH sejarah dan juga APH bahasa Melayu dan juga pengesahan APH. Okay. Yang di bawah sini saya juga memuat naik rancangan pengajaran harian pada minggu 1 sampai minggu 12 dan semua maklumat semua borang tersebut ada disimakkan oleh guru besar. Seterusnya ialah APH Kokok. APH Kokok juga sama, minggu 1 sampai minggu 12 saya juga akan memuat naik APH saya. Yang ini adalah APH saya untuk core curriculum. Core curriculum minggu 1 sampailah minggu 12. Okay. Seterusnya, okey Pak. APH sudah siap. Seterusnya mari kita lihat penilaian dan juga bimbingan. Okey, yang pertama untuk bidang telas. Ada borang PR 1 bimbingan 1. Okey, yang ni adalah bagi telas ada 3 borang bimbingan. Okey. Yang ni adalah borang 1 yang dinilai oleh guru pembimbing saya. Yang ni adalah borang yang kedua. Dan juga ulasan-ulasan yang diberikan untuk guru pembimbing saya. Yang ni juga untuk bimbingan yang kali yang ketiga. Okey, seterusnya. Okey, bagi bidang telas ada 4 kali bimbingan. Okey, jadi saya ada 4 borang PR 1. Okey, seterusnya yang ni adalah borang PR 1 yang dinilai oleh pensyarah saya iaitu Dr. Muhammad Nazri. Okey. Yang ni untuk subjek kelas iaitu subjek bahasa Melayu. Seterusnya, okey. Borang sesi kolaboratif saya akan melaksanakan 1 kali. Okey, yang ni adalah borang sesi kolaboratif saya. Okey, dan juga seterusnya, okey, bagi elektif teras ada 3 borang PR 1. Yang ni adalah bimbingan 1 untuk guru pembimbing saya untuk subjek sejarah. Yang ni borang yang kedua. Seterusnya borang yang ketiga. Yang ni adalah untuk subjek sejarah. Seterusnya yang ni juga borang PR 1 yang ditulis oleh pensyarah saya untuk elektif. Seterusnya, okey, bagi core curriculum juga ada bimbingan. Yang ni adalah borang PR 1 core curriculum yang ditulis oleh pensyarah saya. Okey, jadi borang ni sudah semua adalah lengkap. Seterusnya adalah borang pemantauan. Okey, yang ni adalah borang pemantauan kegerapan penilaian saya. Okey, ada proses penilaian pertama, penilaian kedua dan penilaian bersama. Yang ni semua adalah lengkap. Okey, seterusnya ialah BBM. Yang ni adalah BBM saya untuk bidang kelas, bidang elektif dan juga core curriculum. Yang ni untuk BBM teras minggu 1 saya akan meletakkan BBM dan juga buku latihan yang saya gunakan. Saya akan upload di sini sampailah minggu 12. Apa video-video dan BBM yang saya sediakan saya akan letak di sini. Seterusnya bagi BBM elektif juga sama, minggu 1 sampai minggu 12 saya akan meletakkan video dan juga BBM sampai minggu 12. Okey, core curriculum juga sama. Saya akan menyediakan
Okey, saya akan memaknai video-video dan juga BBM yang saya sediakan. Seterusnya, okey, yang keenam iaitu runcukan pelatih. Ada, okey, yang pertama iaitu Panduan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang yang kedua. Yang ni adalah panduan saya. Seterusnya yang kedua adalah buku teks. Saya menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 5 dan juga buku teks sejarah sebab saya mengajar 2 kelas. Yang ni adalah BBM saya, yang ni adalah luncukan saya dan juga yang terakhir ialah gambar. Gambar bagi meja. Okay. Yang ni adalah semasa saya membuat bimbingan 1. Okay. Ada banyak lagi lah yang ni. Semasa saya melaksanakan Google Meet untuk murid saya, semua saya akan screenshot lah. Jadi yang ni adalah gambar minggu 1 sampai minggu 12. Seterusnya elektif juga sama, saya ada screenshot minggu 1 sampai lah minggu 12. Semua saya ada screenshot lah. Okey, yang terakhir ialah gambar kurikulum juga sama. Saya akan screenshot. Okey, yang ni adalah gambar untuk kurikulum. Okey, jadi yang ni adalah Google yang saya menggunakan Google Drive untuk menyediakan e-portfolio saya. Jadi semua maklumat saya ada lengkapkan lah. Jadi yang ni saja daripada saya. Sekian, terima kasih.